Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton yang setia menonton rancangan Cik Man, iaitu rancangan Jawapan Paneh Cik Man. InsyaAllah, korang tanya je, Cik Man akan jawab. Itu hashtagnya. Baik, maka sebagai permulaan kita nak bincangkan tentang topik puasa bersangkutan dengan tema kita puasa, maka sudah pasti kita mesti mengkaji dan nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan puasa. Walaupun mungkin Cik Man pernah sebut dalam tema-tema yang lain, ataupun kita memang tahu ketika pengajian kita di sekolah, kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah subuh, baca-baca buku dan seumpamanya, tapi kita suka sekali untuk mengulang-ulang benda itu sebagai konsep tadkirah. Sebab kadang-kadang orang tahu dah, tapi orang lupa intipati dia, ataupun mungkin orang tak pernah tahu, ataupun dah tahu tapi terlupa, maka ini sebagai saluran untuk mengingatkan. Puasa dalam bahasa Arab as-saum ataupun as-siyam. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Maknanya bukan kita umat yang sulung dekat dalam dunia ni. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi dan Rasul yang lain. Dan setiap Nabi dan Rasul ada dia punya pengikutnya. Tak kiralah seorang, dua orang, 1000 orang, berpuluh-puluh orang, yang penting ada yang mengikutnya. Maka umat zaman dahulu pun berdasarkan ayat ini tadi, diwajibkan ibadah puasa. Mungkin caranya berbeza, tapi cara diorang tu tak penting untuk kita. Yang Allah nak highlightkan, puasa ni bukan ibadah baru. Bahkan puasa ni adalah ibadah yang berhubung kait dengan ketuhanan, bagaimana hubungan kita untuk memantapkan lagi perhubungan kita dengan Allah, dan kemanusiaan, di mana puasa itu sendiri memberikan manfaat kepada jiwa, badan dan hidup manusia itu. Maka dalam ayat ini Allah menyambung. Selepas Allah sebut diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Jadi jangan terperanjat, jangan gelabah sangat. Jangan menganggap bahawa puasa ni sesuatu yang menyeksakan, tak pernah orang buat. Ini Allah sebut, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu orang-orang dulu dah mula merasmikan puasa ni berbanding kita. Allah sambung ayat selepas itu, ini menerangkan apa tujuan ataupun apa hikmahnya, la'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa ini diharapkan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan utama kita. Sebab bila sebut tentang takwa ni, dia ada kait dengan mengikut perintah Allah. Maka siapakah orang bertakwa? Orang yang ikut perintah Allah. Salah satu daripada perintah Allah ialah puasa. Kalau kita puasa, bermakna kita ikut perintah Allah. Kalau kita ikut perintah Allah, bermakna kita takwa. Kan tangan aku macam tu. Berpusing tu kan. Ada kaitan lah. Ayat ini ada kaitan. Puasa, takwa. Kenapa puasa takwa? Sebab puasa perintah Allah. Jadi bila ikut perintah Allah, maka takwa. Kembali balik, iaitu apakah maksud puasa? Secara ringkas ataupun bagi senang faham, dari segi bahasa, puasa ni maksudnya menahan. Tak buat apa-apa. Jadi kalau dari segi umum dia lah kan. Kalau hari ni, kau tak cakap apa-apa kau. Puasa lah tu. Mana menahan diri daripada bercakap. Tapi dari segi syariat Islamnya, dari segi istilah kita faham dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ada ibadah puasa. Apakah maksud puasa? Puasa ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Apa Cik Man? Makan minum ada lagi ke? Kau dah kahwin ke belum? Kalau dah kahwin, faham sendiri. Kalau belum kahwin, nanti dulu. Maknanya perkara yang membatalkan puasa yang dilakukan oleh orang kahwin pada malam hari ataupun pada bila-bila hari, dan daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Jadi pada waktu itu, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari itu, kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Seperti makan minum dan bersetubuh, berjima. Kalau buat dengan sengaja, batal. Tapi malam hari, sebab tadi ada batasan waktu, malam hari, benda-benda yang dilarang tadi, boleh dibuat. Maknanya bukan Allah ni, orang kata kita macam, ya Allah zalimnya, seksanya, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh makan minum siang. Malam ada, kau melantaklah malam. Jadi benda-benda tu semua kita kena faham hikmah-hikmahnya. Jadi sekali lagi Cik Man katakan, puasa adalah konsep menahan
diri. Dari segi istilah syaraknya, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Kadang ada orang kata, Cik Man, hari ni saya nak makan banyak-banyak sampai sebulan. Kau ingat kaunter kan yang boleh simpan dekat dalam bonggol? Itu bukan maksud tujuan puasa tu kau balas dendam hari ni supaya, kalau tidak, apa hikmahnya puasa? Puasa ni antara dia ada hikmah-hikmahnya supaya kita berlapar dan seumpamanya. Jadi sebelum kita beranjak ke topik yang lebih dalam, apa kata kita berhenti dulu dan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali semula ke rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Hashtag korang tanya, insya-Allah Cik Man akan jawab. Baik, jadi insya-Allah kita akan berkunjung ke sebuah medan yang memberikan kita tarbiyah, dan kita akan didatangi oleh tetamu yang sangat-sangat kita tunggukan, yang datang setahun sekali. Orang pun mengharapkan ada umur untuk menjenguk ke, apa orang kata, untuk bersama-sama dengan tetamu ni. Jadi apabila ada tetamu yang mulia datang, maka tanggungjawab kita untuk melayannya. Baik, jadi sekarang ni kalau dekat Malaysia tu adalah dia punya petanda-petanda orang jual kurma ataupun ada iklan-iklan. Lambat lagi ke nak berbuka dan seumpamanya, masa zaman kecil-kecil dulu. Cuma Cik Man nak kongsi sedikit tentang pengalaman Cik Man di Mesir dulu. Kalau nak sambut puasa, kita ni kadang-kadang ada setengah tempat puasa tak meriah, raya lagi meriah. Tapi ada setengah tempat yang lebih faham tentang tuntutan ibadah, maknanya puasa ni jauh lebih banyak memberikan kita manfaat berbanding raya. Raya tu ibadah juga, tapi kena utamakan sebelum tu puasa, raya puasa ni. Di Mesir contohnya, sebelum puasa beberapa hari ataupun beberapa minggu dia orang dah standby dah. Dia orang dah standby dah. Masjid memang penuh dengan makan free. Dapur kunci pun tak ada masalah. Dapur tak berasap, tutup, bakar dapur pun tak ada masalah. Yang penting di masjid-masjid ada makan-makan free. Kita panggil istilahnya Maidatur Rahman, hidangan-hidangan Ar-Rahman. Jadi dekat situ orang-orang susah akan senang untuk dapatkan makanan. Walaupun dia tak ada rumah, walaupun dia tak masak, maka dia pergi masjid. Bagi siapa yang rasa nak ada makan berjemaah, bertalam dan seumpamanya, maka dia boleh pergi ke masjid. Ini rasa kebersamaan. Ini yang kita nak katakan, puasa ni bukan soal kita buat ibadah tu secara individu, tapi dia ada nilai dan ada sudut jamaah ataupun ada sudut kebersamaan kita dengan orang lain selain daripada solat berjemaah. Baik, kemudian ada satu lagi budaya yang dilakukan oleh masyarakat Mesir selain daripada menyediakan Maidatur Rahman. Itu selain daripada diorang buka bazar. Kita buka bazar untuk jual raya, pakaian-pakaian raya. Yang mereka buka bazar untuk Ramadan ataupun untuk persediaan-persediaan makanan di sepanjang bulan Ramadan. Kurmanya dengan manis-manisannya. Dan satu lagi budayanya ialah lampu. Lampu dia macam bentuk tanglung. Dekat Malaysia ni tanglung tu kita fahamlah, bulat warna merah tu. Yang ni pula bentuk yang segi 6 macam tu lebih kurang. Hektagon ke, Cik Man tak kerti nak menyebutnya. Dan digantung di rumah. Maka bila dah nampak tanglung tu, sudah menunjukkan bulan Ramadan akan tiba tak lama lagi. Kita panggil fanus. Dia ada sejarah dia lah. Okey? Jadi nak kata setiap manusia ataupun setiap tempat, dia ada respon. Dia ada rasa macam proaktif untuk meraihkan sesuatu. Tetamu datang, seronok. Kita menerima barang, seronok. Yang ni tetamu yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung yang Allah sebut dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan. Sebelum ni Cik Man pernah sebut. Dalam banyak-banyak bulan Allah sebut satu-satunya bulan dalam Quran. Bulan lain tak ada. Bulan ni aja. Itu yang istimewa tu. Apa dia? Ramadan. Syahrul Ramadan. Allah tak sebut Syawal, Allah tak sebut Zulqa'edah ke Zulhijjah. Allah sebut the only one month mentioned in Al-Quran is Ramadan. Jadi begitu istimewanya Ramadan, begitu rapatnya hubung kait antara kita hamba Allah ataupun umat Muhammad dengan bulan Ramadan, satu bulan yang Allah letak dalamnya kewajipan ibadah puasa, satu bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran, di mana dalam ayat itu ada 3 function Al-Quran yang Allah bagi tahu kita. Yang pertama, hudal linnas. Huda. Siapa nama Huda kat sini? Petunjuk.
hidayah, petunjuk. Perkataan huda ni kita sebut dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi bila Quran turun, bulan mana? Bulan mulia. Dia apa-apa yang dikaitkan dengan Quran ni mulialah. Orang ada kerja tu, kerja ni, hafal novel tu, hafal skrip ni, tapi ada satu orang hafal Quran. Dia paling mulia. Hari pula ada hari tu, hari ni, hari ada turun sale daripada supermarket, hari ada turun artis-artis daripada barat, tapi hari itu turun Quran, hari itu mulia. Bulan pula, ada bulan turun hujan selalu Ustaz. Bulan ni pula salji turun Ustaz. Bulan ni gaji turun Ustaz. Tapi bulan ni Quran turun. Maka bulan tu bulan mulia. Maka bulan bilakah yang diturunkan Quran? Yang Allah sebut bulan Ramadan. Sebagai hudal linnas, itu petunjuk kepada manusia. Kita tahu Al-Quran memang sebuah kitab petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua fungsinya, wabainatin minal huda, dan keterangan-keterangan, banyak penjelasan petunjuk-petunjuk tadi. Ada berkenaan dengan penjelasan harta faraid, ada berkenaan dengan penjelasan sistem perang, ada berkenaan dengan penjelasan bersuci. Jadi wabainatin minal huda. Yang ketiga function Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu wal furqan. Furqan maksudnya pembeza antara yang hak dan yang batil, antara syurga neraka. Yang ni kau boleh buat, yang ni kau tak boleh buat. Furqan daripada perkataan faraqa, beza. Sebab tu Sayyiduna Umar digelar sebagai Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Dia tegas. Tak boleh, tak boleh. Hitam aku cakap, hitamlah. Putih baru boleh. Umar, dia mendokong apa yang dibawa oleh Allah dan meneruskan legasi Rasulullah dan sangat tegas dalam hal itu. Maka ini 3 function disebutkan dalam Quran. Nak kaitkan dengan Ramadan tadi sebab Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kembali selepas kita berehat tadi dan sekarang ni masih lagi setia dalam rancangan jawapan panas Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi orang pun tanya kadang-kadang tu, kita manusia ni tak lepas daripada kelemahan. Memang kita lemah pun. Jadi Allah menyediakan akal untuk kita berfikir. Tapi dalam pada kita nak mencari itu kadang-kadang lemah. Kadang-kadang kita tak nampak kebijaksanaan Allah menjadikan sesuatu. Maka sebab tu kita kena akui yang kita ni lemah. Baik, sebab tu ada yang kata, Cik Man, kenapa Allah ni jadikan bulan puasa? Tak boleh makan. Jadi bukan ke benda tu macam menyusahkan kita? Kau fikir sebulan je kau tak boleh makan. Yang 11 bulan kau melantak siang-siang tu, kau tak fikir, tak ucap terima kasih pun dekat Allah tak? 12 bulan, 1 bulan je tak boleh makan siang, dek. Tapi 11 bulan boleh makan siang tak berhenti. Seolah-olah tiada hari esok. Jadi adakah Allah zalim dekat situ? Kalau nak kata adil, lebih baik ni kalau nak kata adil lah dari segi logik manusia. Kita tak boleh fikir kerja Tuhan tu berdasarkan logik sebab dia lebih tahu tentang siapa kita. Kalau nak kata adil perkiraan kita, lagi baik Allah buat 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa. Tu baru adil. Yang sebulan ni pula mengengkeh-engkeh yang kita nak selesaikan. Jadi disebabkan sifat rahmat Allah, Allah bagi sebulan. Sebulan ni Allah letakkan power dengan padu dekat situ, dia boleh cover 11 bulan. Dia macam mesin basuh. Ataupun dia macam detox. Punya banyak kita makan siang. Bahkan hujah yang kita tengok sekarang ni, bukannya ramai orang mati tak makan. Zaman moden ni makan macam-macam, produk macam-macam. Ada juga yang mati sebab terlebih makan, tahu tak? Maka Allah jadikan bulan Ramadan ni supaya kita beringat. Kita tak beringat, Allah yang tolong ingatkan kita. Cuma dekat last Ramadan baru masuk pada bulan Ramadan perut ni rasa lega sikit, tak ada masuk macam-macam. Jadi dia dari segi sains, orang sains tahulah, doktor tahulah kan, bila kurang makan, bila sistem makan. Satu lagi, bulan Ramadan ni kita jangan salah faham. Dia bukan bulan tak makan. Dia bulan makan tapi sistem kan makan. Kan malam kita boleh makan. Malam tu berapa jam? Start daripada pukul 7.30 sampai pukul 5.30. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam boleh makan kot. Jadi kita patahkan hujah yang mengatakan bulan Ramadan bulan tak boleh makan. Bulan Ramadan bulan boleh makan lah. Tapi bulan yang mensistemkan bagaimana cara kita makan. Bahkan dengan sistemkan makan,
perut kita, badan kita dari segi sains akan mendapat kesihatan. Sebab banyak penyakit dekat hospital tu sebab terlebih makan. Kencing manis, gula, darah tinggi, garam, dan banyak lagi jantungnya, kemudian produk-produk yang baru. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Allah sebab memberikan kita hadiah bulan Ramadan sebagai satu tazkirah ataupun sebagai satu sedar diri sikit. 11 bulan kita tidak ada sistem, kita makan dan masuk, maka pembersihannya berlaku pada bulan Ramadan. Tapi kalau nak cerita pasal itu dari segi kesihatan, yang Cik Man jawab itu dari segi kesihatan. Cuma nak ceritakan dari segi hikmah secara umumnya, kenapa Allah mensyariatkan bulan Ramadan, maka berbalik kepada ayat tadi, la'allakum tattaqun. Yang sebelum ni Cik Man ada kongsi, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Kita ikut perintah Allah, kita tak lawan, kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, tak pernah pertikaikan. Kenapa Allah tak bagi makan? Bukan Allah tak bagi makan, Allah bagi tapi Allah sistemkan, maka itu menunjukkan kita seorang hamba yang bertakwa. Yang kedua, untuk membina ekonomi. Ramadan membina ekonomi. Tapi kadang-kadang setengah daripada orang kita ni pula, dia tak bina ekonomi. Bulan Ramadan bulan balas dendam. Sepatutnya duit dapur pada bulan Ramadan RM30. Bulan-bulan lain 300. Bulan Ramadan jadi 3,000. Mana dia punya hantunya tu? Ni bukan nak salahkan orang berniaga. Kita sendiri, kita pergi bazar Ramadan, siap buat tawaf kudum. Kedai kari pub ada 3. 3 kedai kita beli, siap dengan tiang kemah lagi. Jadi salah siapa? Bukan salah orang berniaga. Terima kasih kepada peniaga bazar. Kerana kita orang tak sempat nak masak, peniaga bazar tolong masak. Tapi kita sebagai seorang pelanggan ataupun customer, tolong beringat sikit. Yang kita makan sikit aja, yang lebihnya akan membazir. Jadi sepatutnya bulan Ramadan ni bila makan sikit, bila waktu makan kurang, maka kita dapat menjana ekonomi kita dan kita boleh sedekah pada orang lain sepanjang bulan Ramadan. Itu dari segi ekonomi. Kemudian hikmah-hikmah yang lain diturunkan bulan Ramadan ataupun berpuasa ni, disyariatkan berpuasa supaya kita ada rasa macam senang untuk berinteraksi dengan orang miskin ataupun orang susah. Kita dapat rasa kesusahan. Afrika tak makan, ada yang nampak tulang dan seumpamanya. Jadi bila siang hari lapar tu, sesekali kita flashback balik ataupun kita recall balik. Kita tengok jiran kita yang tak makan. Inilah apa yang mereka rasa. Tapi kadang-kadang sembang juga. Konon-kononnya kata hikmah bulan puasa ni sebab nak rasa lapar. Azan maghrib kita melantak. Hilang lapar. Jadi maksud untuk rasa lapar tu dah tak ada dah. Silat-silat orang miskin pun kita tinggal. Maka satu lagi hikmah untuk bulan puasa, Allah nak bagi satu klimak nikmat. Apa dia? Kan beberapa jam, lebih 10 jam kita tak makan tu. Jadi bila kita makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teguk air pertama tu rasa apa? Dia berbeza teguk air selepas 5 minit, sebelum tu dah teguk air. Ini teguk air lepas 10 jam. Ya Allah, Allah bagi kehidupan, syurga. Ini nikmat sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang terlepas pandang. Kadang-kadang kita kata tujuan bulan Ramadan ialah untuk kita lapar. Tak, tujuan bulan Ramadan untuk Allah bagi nikmat makan lalu dekat sini. Tapi kena ingat, azan maghrib, bukan azan asar. Tapi azan asar itu seakan-akan azan maghrib kan. Jadi maknanya kita kena fahamlah situasi selain daripada kita untuk berlapar yang kadang-kadang lebih kepada acah-acah, tak ada lapar sangat pun, selain daripada kita nak membina takwa, maka sebenarnya Allah nak bagi nikmat makan pada bulan Ramadan. Kita masuk itu benda zahir, tapi nikmat rasa itu benda batin. Terima kasih kepada Allah kerana menganugerahkan kita bulan Ramadan. Jadi sempurna bulan Ramadan ini, Cik Man ingin mengucapkan kepada seluruh umat Islam dan juga ada non-Muslim yang, ya Allah, bagusnya dia cuba nak berpuasa. Teruskan. Selamat menyambut Ramadan. Sampai jumpa lagi dalam episod yang seterusnya dalam Jawapan Pani Cik Man. Assalamualaikum.